Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah SWT beritahu dalam Quran, jangan jadi orang yang riak, orang yang bangga diri, orang yang merasa diri tinggi dari Allah, dari semua orang. Orang yang ni nama macam Fir'aun, Allah beritahu, Karun, Namrud, dan mereka ni semua orang ahli neraka. Jadi orang riak ni, atau orang kibir, orang ada kibir, orang yang merasa diri tinggi ni, tinggi dari Allah, tahu lebih daripada Allah ni, dia tak mau taat. Tanda dia tak mau taat. Dia tak mau taat Allah, dia tak mau taat Nabi Allah, dia tak mau taat saya ni. Tak mau. Dia kata dia tawaduk lah. Apa tawaduk tu? Dia tak tahu apa tawaduk, apa dia riak. Riak ni orang tak mau taat dia. Itulah sebab dia riak. Sebab itu dia tak mau taat. Sebab itu dia riak. Rashidi ni orang riak, ahli kibir, ahli riak ni. Yazid ni ahli riak, ahli kibir namanya. Dan ahli kibir, ahli riak ni ahli tak taat. Tak taat Allah, Rasul dan Amesab. Amesab ni orang yang diberi tanggungjawab di antara kamu. Amesab ataupun Amer lah. Sab tu India tambah Sab, Dr. Sab. Dekat tabligh dia orang panggil saya Amir Sab. Sab tu India punya, dia Amir aja. Jadi Amir Sab. Rashidi panggil Amir Sab saya, tapi taat tak ada. Taat tak ada. Apa guna panggil Amir Sab lah? Orang tabligh banyak panggil Amir Sab, Amir Sab. Taat tak ada. Taat tak ada. Jadi dalam agama ni, taat Allah, taat Rasul, taat Amir di antara kamu. Selagi perintah Amir tu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Itu dia punya. Tentang taat Allah, taat Rasul ni tak ada ni. Taat Allah, Rasul tu dia. Dan taat Amir macam saya ni, selagi perintah saya itu tak berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul, saya suruh Samad pindah dari Melaka ke sini. Itu perintah tak ada berlawanan tu. Ada berlawanan dengan perintah Allah. Ada. Kenapa tak nak ikut? Bila tak nak ikut, apa jadi? Berdosa lah. Bila tak nak laku, bukan tak nak taat tu riak. Taat tu berdosa. Berdosa tu neraka. Bila saya suruh Yazid ceraikan bini, itu berlawanan dengan perintah Allah. Bini kau cakap berlawanan ni kan, bini kau yang tak faham agama tu.
ada hadis, kamu kena taat dua ibu bapa walau dia suruh kamu ceraikan bini kamu. Ada tak? Ada tak? Kamu kena taat ibu dan bapa kamu walau dia suruh dia cerai bini kamu. Tahu? Takkan boleh Amir Sab tak boleh suruh pula. Mana tinggi mak bapak dengan Amir Sab? Amir Sab lah. Tapi tak mau. Kenapa tak mau? Sebab riak. Riak atau nama lain tidak tawaduk. Makna riak ni makna lebih tahu dari Allah, dari Nabi dan dari saya. Namanya riak. Sehingga tak mau taat. Macam tu lah. Sehingga tak mau taat. Sebab itu mau taat ni dia sama dengan riak, kibir. Taat ni sama dengan tawaduk. Kalau kau nak tahu kamu ni tawaduk ke riak, saya tanya, kamu riak tak? Tak mahu mengaku. Kamu tawaduk tak? Ya, tawaduk. Kalau tawaduk, kenapa tak taat banyak? Kamu sebenarnya bukan ahli tawaduk, ahli riak, ahli kibir. Ahli riak, kibir ni sama dengan apa? Ahli neraka. Tahu tak? Tawaduk sama dengan ahli taat. Ahli taat Allah dan Rasul dan ulul amri. Dia bersama dengan ahli syurga. Bila kamu tak taat, macam Sufyan tu kan, Sufyan Malik, Sufyan, makna dia tu equal dengan ahli riak, equal tu ahli neraka. Jadi orang yang riak ni dia tak boleh masuk syurga. Apa nama ahli riak dan ahli kibir ni? Sama dengan sampai dia tak boleh masuk syurga tu, walau sebesar zarah riak dia. Katanya lah. Kenapa Azri? Dia mempersekutukan Allah dengan diri dia. Dosa itu dosa besar, mempersekutukan Allah. Dia kena dibersihkan di neraka baru boleh masuk syurga lah. Maksudnya itu. Maksudnya tak boleh masuk syurga tu, tak boleh masuk straight syurga lah. Mempersekutukan dengan duit, mempersekutukan Allah dengan diri dia, mempersekutukan Allah dengan kerja, itu semua tak boleh masuk syurga, melainkan mempersekutukan intolerable limit lah. Tidak boleh di tolerate. Tolerate apa? Tolerate yang diambil, tolerate yang tak boleh diterima lah. Jadi kamu nak tahu kamu ahli riak ke ahli tawaduk? Tengok sejauh mana kamu boleh taat Allah, taat Rasul dan taat amir di kalangan kamu. Kan? Rashidi tu ahli riak tak? Sebab dia tak mau taat amir di kalangan kamu, mana tak mau taat Allah, tak mau taat Rasul lah. Sufyan tu ahli riak ke ahli tawaduk? Ahli riak. Ahli riak sama dengan ahli neraka. Effendi ni ahli riak ke ahli tawaduk? Ahli kuat sikit. Ahli riak bersamaan dengan kamu jangan panjang-panjang cerita. Aku tawaduk. Apa ahli tawaduk pula? Selama ni kamu tak sangka kamu ahli riak, betul tak? Sehinggalah Mesab pagi ni tanya kamu. Kalau saya tanya kamu ahli riak ke ahli tawaduk, kamu cakap saya ahli tawaduk. Betul tak? Jawapannya kamu cakap kamu ahli tawaduk. Anzala ahli riak ke ahli tawaduk? Anzala baru jawab riak. Dah checkmate dah. Azri ni ahli riak ke ahli tawaduk?
Dia sendiri menjawab, dia ahli riak. Ahli riak ni dia tak mau taat Allah, tak mau taat Rasul, tak mau taat amir di kalangan dia. Tak payahlah kita nak selidik taat Allah, taat Rasul. Taat yang bawah tu tengok taat tak? Saya suruh dia cerai bini 12 tahun boleh cerai. Ahli riak ke ahli tawaduk? Ahli neraka ke ahli syurga? Tahu pun dia jawab. Semua tahu. Takut tak? Takut tak? Tak takut. Kalau takut tak mau jadi ahli neraka. Kalau tahu apa neraka tu sebenarnya. Tahu tak apa neraka tu sebenarnya? Tahu tak? Tahu tak? Tak tahu maknanya. Sebab itu kamu berani jadi ahli riak. Berani jadi ahli kibir. Berani tak taat saya. Baru ni Sufian dia balik dengan bini dia ke Terengganu, dia minta izin saya tak? Jawab. Tak ada. Kau pergi minta izin saya tak? Kenapa engkau tak minta izin saya? Kenapa engkau tak minta izin saya? Oi. Sebab saya bukan ketua dia. Dia tak menganggap amir di kalangan kamu. Dia amir tak ada. Kau panggil tak saya amir sab? Tak kan? Kau panggil amir sab? Panggil. Tapi mulut aja amir. Hati siapa amir dia? Iblis. Kita kalau bukan saya amir kita iblis lah. Iblis bisik kat kita. Kita ikut dia. Jadi kawan rapat kita bukan Allah, Rasul dan amir kita. Kawan rapat kita adalah iblis. Bila Pendi pergi mana-mana, ada tak dia minta izin saya? Pendi, jawab. Kenapa kau tak minta izin saya? Sebab dia tidak menganggap saya amir dia. Kalau kat dunia ni, siapa amir dia? Ialah Allah, Rasul, amir di kalangan kamu kan, yang ketiga. Siapa amir di kalangan kamu ni yang di dunia ni, yang Pendi ikut? Pendi ada amir tak? Semua orang kat dunia ni dia tak ada amir tau. Siapa mak nenek kamu buat apa-apa, mana dia ada mesyuarat dengan amir? Dia tak ada amir. Bila dia tak ada amir, dia tak ada Nabi. Nabi tak ada, Allah tak ada. Jawabnya, dia berangkai. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum. Tanda kita taat Allah dan Rasul, taat ulul amri tuan. Ulul amri min amir di kalangan kamu lah, yang dilantik oleh Allah. Saya bukan Nabi, tapi kalau saya bukan ulul amri kamu, siapa lagi ulul amri kamu kat dunia ni sekarang? Ulul amri semua orang kat seluruh dunia ni hari ni sepatutnya siapa? Sepatutnya kau tak mengaku saya amir kamu, pergi balik pun tak tanya saya. Siapa ulul amri sekarang ni kat dunia? Iaitu orang yang wakil Allah dan wakil Rasul tau. Siapa dia kerja wakil Allah, wakil Rasul tu? Kerja dia apa? Takkan sesiapa je boleh jadi ulul amri. Yang ulul amri ni wakil Allah dan wakil Rasul. Apa kerja wakil Allah dan Rasul tu? Mengajak kamu kepada taat Allah dan taat Rasul. Kerja saya apa? Kerja saya, kerja dia, saya ni. Bukan itu ke kerja saya? Bukan itu ke kerja saya sejak sekian lama? Ada kerja lain ke? Cek mata kamu ke? Cek mata kamu ke? Sufian? Tahu pun. Jadi saya ni amir kamu. Kamu kena taat. Baru kamu dikirakan taat Rasul dan taat Allah. Kalau kamu tak taat saya, maknanya kamu tak taat Rasul dan tak taat Allah. Maknanya kamu ni tidak ada amir, tidak ada pemimpin.
Tak ada yang bawa kamu jalan betul. Kamu jadi orang yang beramer bukan dengan saya, dengan iblis, syaitan. Siapa amir kamu, Sufyan? Bila kamu pergi Terengganu baru ni? Syaitan. Siapa amir kamu? Iblis. Suka kamu nak beramer dengan iblis? Suka atau tidak? Jawab. Suka atau tidak? Suka. Sebab itu kamu buat. Suka atau tidak, Sufyan? Amir kamu iblis. Sebab itu kamu ikut. Bila kamu beramirkan syaitan dengan iblis dan bukan saya, wakil Allah dan Rasul, ingat-ingat syaitan tu bawa kamu jalan betul ke jalan tak betul? Tahu pun kamu, tapi ikut juga. Rashidi dia nak pergi mana-mana, dia tak tanya saya. Tanya ni macam, Amir saya nak mesyuarat, saya nak balik kampung, ada izin tak atau tidak? Macam itulah. Ini tak, Amir saya nak balik, boleh? Macam tu dia jawab. Dia tanya saya. Itu tanya Amir Sab ke tanya kawan tu? Itu tanya sebenarnya dia tanya syaitan tu. Dia tanya syaitan dia. Tak payahlah tanya saya macam tu. Itu bukan cara tanya pada Amir Sab tu. Saya nak mesyuarat, saya boleh balik ke tidak? Macam itulah. Kalau dengan syaitan saya nak balik sana, boleh? Itu dengan syaitan dia tu. Syaitan dia mesti jawab, boleh. Betul tak? Bila dia dengan perjalanan tu nanti, syaitan dia kerjakanlah dia. Tak ada nak taat perintah Allah punya. Dia takkan terpeliharanya. Sebab balik dengan tidak taat amir. Pergi buat benda dengan tidak taat amir. Tiba-tiba ambil kerja baru. Kerja keperluan. Tak ada mesyuarat dengan saya. Itu maknanya tak ada hidup dalam dunia ni dengan surah bainahum tu. Dalam Quran Allah tahu, mereka ni bermesyuarat dalam apa urusan mereka. Ini intipati kehidupan orang beriman dan bertakwa. Intipati kehidupan orang beriman dan bertakwa ni, dalam semua urusannya dia bermesyuarat. Mesyuarat dengan siapa? Dengan wakil Allah dan Rasul, kata tak? Bukan dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri itu bermesyuarat dengan kawan dia, iaitu karin, iaitu syaitan. Jadi kamu nak ikut syaitan ke amir kamu atau nak ikut saya? Jawab. Kalau kamu nak ikut syaitan, jangan mesyuarat dengan saya. Jangan mesyuarat dengan saya, mesyuarat dengan iblis. Iblis tak di depan kamu tu, tapi dengan nafsu kamu lah. Bila kamu bermesyuarat dengan nafsu kamu, kamu telah bermesyuarat dengan iblis. Iblis tak akan bawa kamu jalan ke syurga. Kamu akan tersungkur di pintu syurga. Macam ada penulis tu, menulis buku tentang Arkam, tersungkur di pintu syurga. Maknanya tak masuk syurga lah. Ni nak tulis satu buku lagi, Jemaah Tabligh, tersungkur di pintu syurga. Maknanya tak masuk syurga. Maknanya selama kat dunia tak ikut Allah, Rasul dan amir di kalangan mereka. Jadi orang yang jadi amir di kalangan mereka ni, yang kita kena ikut, iaitu wakil Allah dan wakil Rasul. Orang tu mesti buat kerja Rasul lah. Tak boleh wakil Allah, wakil Rasul menari punya orang. Kerja dia menyanyi je, atau cek mata je. Macam dia ingat saya punya kerja cek mata. Kan doktor mata kan, macam mana boleh faham Quran ni? Aduh. Memanglah yang doktor hari-hari cek mata tu, dia faham lain tak ada, faham mata je. Kau tak boleh ikut doktor mata tu. Ini saya bukan hari-hari cek mata je, hari-hari kerja Nabi. Yang mulakan kerja Nabi di dunia ni, yang mula bagi tahu orang kena dakwah bukan Islam, orang lain tak ada. Pergi pintu ke pintu, rumah ke rumah. Ada juga orang dakwah bukan Islam, tapi tak ada pintu ke pintu macam Nabi buat, ada. Tiap orang, tak ada. Dia bukan wakil Allah dan wakil Rasul tu. Macam
Zakir Naik tu. Dia ajak orang kafir. Caranya tak cara Nabi. Ajak tu betul. Cara tak ada. Dia tu semayang. Cara Sikh. Tak boleh. Cara Nabi. Puasa cara Nabi. Sedekah cara Nabi. Haji cara Nabi. Dakwah ajak orang kepada Allah cara Sikh. Mana boleh. Cara Cina tak boleh. Cara siapa-siapa tak boleh. Kena cara Muhammad SAW. Pergi jumpa orang seorang-seorang tau. Bukan mau 1000 orang saya boleh cakap kat awak. Macam Zakir Naik. Berapa dia nak? 100,000 baru dia nak. Bagi syarat pula. Itu bukan kerja Nabi. Cara Nabi tu. Lepas tu satu orang tanya, awak nak masuk Islam tak? Dia jawab dekat mic. Awak nak masuk Islam tanpa dipaksa? Ya. Ucap, ikut saya. Macam tu cara dia. Masuk orang tu ucap kalimah. Dekat mic aja. Satu lagi orang. Macam tu lah kerja dia. Betul tak? Selain dengar. Dia ajak orang kepada mengucap kalimah ataupun cegah mungkar lah juga dia. Tapi cara dia bukan cara Nabi kita. Nabi tak ada buat macam tu. Ada buat macam tu. Macam Zakir Naik. Macam Ahmad Didat tak ada. Dia orang tanya saya, apa pandangan tuan tentang Ahmad Didat? Yalah, dia mengajak orang kepada Allah, mencegah mungkar. Tapi dia tak buat cara Nabi tau. Bila semayang tak buat cara Nabi, Allah terima ke? Terima? Tapi tak ada orang tahu yang ini. Yang Ali Didat, Ahmad Didat dengan Zakir Naik ni cara dia tak betul. Tapi banyak orang dengar. Jadi kerana cara tak betul, orang yang dengar dia tu, kerja dia dengar, dia sendiri tak buat mengajak orang kepada Allah atau mengajak orang mengucap kalimah. Dia tak, dia duduk dengar je. Biarlah kau seorang aja dia. Jadi kerja mengajak manusia kepada Allah ni bukan kerja satu orang aja. Kerja ni kena dibuat oleh setiap orang yang mengucap kalimah. Pergi macam Nabi, jumpa orang seorang-seorang dari di setiap yang tinggal di setiap rumah, setiap lorong, setiap jalan di kampung tu, di taman tu, dan di bandar, dan di pekan, di negara, di negeri, seluruh dunia. Faham? Untuk yang di tempatan tu boleh buat seorang-seorang atau berjemaah. Yang keluar tu kena berjemaah. Yang tempatan tu namanya fardu ain. Semua fardu kena buat. Semua kena buat. Lelaki buat, kena buat. Perempuan kena buat. Yang sakit kena buat. Yang sihat kena buat. Yang kaya kena buat. Yang miskin kena buat. Yang itu tak ada siapa boleh kata saya tak mampu. Tak boleh. Apa tak mampu lah? Boleh buat. Ada cara. Yang keluar daripada tempatan tu, usaha di bandar, di pekan, di negeri, negara tu, fardu kifayah. Kifayah ke mana? Orang lelaki yang sihat dan ada duit cukup untuk ditinggalkan dan dibawa. Itu aja dia. Berapa orang berjemaah? 5-6 orang. Satu amir dihantar untuk 3 hari, 5 hari, 4 hari di bandar. Untuk 40 hari, 2 bulan dalam negeri, negara, 4 bulan seluruh dunia. Macam itulah. Itu nama fardu kifayah. Hukum ni tak ada orang dengan hari ni umat Islam banyak tak faham fardu kifayah ni. Dia ingat fardu kifayah ni 2-3 orang buat, lain tak payah. Macam semayang berjemaah di masjid tu, hukumnya fardu kifayah. Hampir semua ustaz-ustaz lah, hampir semua bagi tahu semayang berjemaah di masjid ni 2-3 orang je. Imam dengan Bilal dah cukup, lain tak payah. Betul tak? Semua orang Islam faham macam ni. Sebab ustaz dia bagi tahunya, ustaz yang kata ada ilmu tu, ustaz yang kata orang tabligh semua tak ada ilmu dia tu.
Yang ada ilmu kita. Kita je boleh dakwah. Ini ajaran sesat namanya. Dakwah ni bukan kerja ustaz. Dakwah ni kerja setiap yang ikut Nabi Muhammad SAW. Ada dalam Quran. Kul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Mana ustaz cakap kerja dakwah ni kerja ustaz je? Katakanlah Muhammad, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, jalan aku dan jalan mereka yang ikut aku. Ustaz pula cakap ini kerja kami je yang ada ilmu. Ustaz ni ikut Quran ke ikut pandangan sendiri? Tak tahu, ikut guru dia lah. Belajar kat madrasah tu ataupun dekat universiti Islam mana-mana yang mengajar dia, mengajak orang kepada Allah atau dakwah ni kerja orang alim, orang yang mengaji. Yang tak mengaji tak boleh. Jadi dia ni bercakap berlawanan Quran ni. Bila kita mengajar tak ikut Quran, namanya kita mengajar ajaran sesat lah. Patut tak boleh diberi tauliah ni. Sebab itu saya menyokong penuh tindakan Sultan Selangor menarik tauliah kepada berapa orang aktivis agama. Berapa orang? 32. Saya rasa semua ustaz-ustaz yang mengajar ajaran sesat, yang mengata dakwah ni untuk orang ustaz saja, patut dilucutkan daripada tauliah agama yang pernah bercakap dulu. Dia orang takutlah sekarang. Kenapa cakap usaha dakwah ni mengajak manusia kepada Allah kerja dia aja, ustaz aja yang belajar agama, sedangkan Nabi bilang kerja aku dan kerja mereka yang ikut aku. Maknanya semua orang yang ikut Nabi ialah orang yang mengucap. Orang yang tak mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tak mau ikut Nabi. Bagi mereka yang mau ikut Nabi, dia kena mengucap. Selepas mengucap, wajib, fardu, dia buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Ustaz ni pergi mengajar ajaran sesat. Sesat dan menyesatkan orang lah dia. Mengatakan bahawa dakwah ni mengajak manusia kepada Allah, kerja orang yang ada ilmu, mengajar. Jadi oleh kerana itu, dia beritahu orang tabligh ni, yang sebenarnya orang tabligh pun tak buat dakwah juga. Dia tak ada mengajak orang kepada Allah, dia mengajak orang kepada masjid. So dengar ceramah dia. Sebab itu ustaz ni ingat, orang tabligh ni buat dakwah, dia pun faham macam tu juga. Buat dakwah ni bagi ceramah. Orang tabligh pergi orang rumah-rumah, ajak orang dengar ceramah. Kami pun buat ceramah, kami pun buat dakwah. Kamu tak boleh sebab kamu tak ada ilmu, dia bilang. Kamu tak ada ilmu. Jadi dakwah ni bukan macam orang tabligh, tapi itu mirip-mirip sikit lah, nak mengajak orang pergi jumpa orang. Macam Nabi jumpa orang, bukan panggil orang datang macam ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz tak ada pergi rumah ke rumah, tak ada. Orang tabligh ada, tapi maksud dia lain. Bukan mengajak orang kepada Allah, mengajak orang ke masjid. Lepas tu bagi ceramah, ajak dia orang keluar 3 hari, 40 hari supaya duduk di masjid. Untuk maksud apa? Baiki diri, katanya. Jadi kerja tabligh yang tak betul ni pun ustaz cuba menghalang dia. Sama macam kerja dia juga. Guru dengar ceramah. Hanya bezanya yang ustaz-ustaz ni dia tak pergi panggil orang. Tabligh ni panggil orang untuk dengar ceramah dia. Lepas ceramah, tabligh tak ada suruh orang buat dakwah. Pergi buat gas hari-hari, ajak orang kepada Allah. Orang bukan Islam mau ajak ucap kalimah, tak ada. Yang Islam kena ajak, dia tak ajak itu. Dan tak ajak orang yang dah mengucap kalimah ni supaya semayang berjemaah kat masjid, dia tak ajak tu. Dia ajak keluar. Siapa sedia 4 bulan, siapa sedia 40 hari, 3 hari. Apa dibuat dalam 3 hari tu? Iaitu dengar ceramah juga. Lepas tu duduk taklim, belajar. Kemudian semayang. Lepas tu pergi rumah ke rumah, ajak orang pergi masjid dengar ceramah. Itulah kerja dia. Lepas tu keluar. Selama 40 hari, 20 hari,
50 hari, apa hari dia orang keluar, itulah kerja dia orang selamanya. Dia orang muzakarah, belajar, adab makan, adab tidur, adab apa-apa yang dia nak selama 4 bulan atau 40 hari dia keluar. Masa dia keluar tu, dia ingatlah nak amalkan benda tu. Bila dia balik, dia tak amal. Dia lupa. Jadi kerja tabligh ni sebenarnya bukan kerja mengajak manusia kepada Allah yang dalam Quran tu. Kul hazihi sabili ad'u ilallah. Mengajak orang kepada Allah ni, mengajak yang belum mau mengucap supaya mengucap. Orang yang tak mau mengucap ni, orang yang tak mengucap ni, orang yang tak mau Allah, ad'u kepada Allah. Ajak dia mengucap. Dan yang dah mengucap, buat dia supaya mau Allah daripada hati dia. Kalimah ni masuk dalam hati, dia kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebab itu Nabi bagi tahu, Allah bagi tahu Nabi. Katakanlah Muhammad, maksudnya bagi tahulah mereka semua. Yang mengucap atau yang tak mengucap lah. Inilah jalanku, inilah kerjaku, mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, dengan yakin apa yang saya ajak ni benar, basirah. Dan inilah kerja aku, jalan aku dan jalan mereka yang ikut aku. Ustaz tak baca ke Al-Quran? Kata ustaz, paling kurang bacalah. Cubalah tengok. Tak pernah sebut ayat ni dekat mana-mana majlis. Tak pernah satu ustaz sebutnya ayat ni. Dia nak tenggelamkan ayat ni sebenarnya. Dia nak tutup. Macam mana padri-padri Kristian buat. Tutup ayat ni. Ayat ni macam tak ada dalam Quran. Ustaz-ustaz dari baling semua. Tempat Azri ni banyak ustaz, banyak madrasah mengajak ustaz. Jadi ustaz, jadi hafiz lah. Itulah. Kemudian minta semua orang derma duit. Supaya apa, infak duit. Mungkin ini duit yang terakhir, yang Tuhan bagi ni yang terakhir Tuhan bagi. Cara-cara supaya mengajak orang supaya infak ke madrasah dia, untuk melahirkan hafiz-hafiz Quran, melahirkan ulama-ulama tersohor, macam-macam lah kan. Banyak madrasah, banyak maktab agama. Kat masjid, wang itu juga semayang. Kat masjid, semayang 5 waktu ni 5-6 orang juga. Banyak yang keluar, setiap tahun keluar. Yang kat masjid, itu juga orangnya. Last 2 orang aja. Sebab apa? Semua ustaz-ustaz ni bagi fatwa, 2-3 orang semayang cukup, tak payah. Ini bukan fardu kifayah. 2-3 orang semayang berjemaah, lain semua tak payah. Dakwah ni pun juga. Ada seorang je dakwah bukan Islam, kata Ustaz Zaidrus. Lain tak payah. Di dunia ni, kalau ada seorang je, dia belajar kat mana? Dia belajar kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali tu siapa? Ulama besar tu. Itulah yang dipaham. Dia tak faham ayat ni, ayat Quran ni. Apa yang diajar oleh Imam Ghazali tu? Ajaran sesat juga tu. Kemain lagi kitab dia dibaca. Uish, Dr. Naswar ni semua orang sesat ni. Saya cakap semua sesat sebab bergantung pada Quran. Saya tak cakap sesat saja. Kalau kamu ikut Quran. Kalau kamu tak ikut Quran dan tak ajar mengikut Quran, kamu ajaran sesat. Tak payah nak jadi ayapin baru sesat. Ayapin tu bukan sesat lagi. Ayapin tu orang yang dimurkai Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Mengaku Tuhan. Itu kan jalan sesat. Asy'ari tu ajaran sesat. Arkam tu ajaran sesat. Ustaz-ustaz ni pun mengajak ajaran sesat juga. Mengatakan dakwah hanya untuk orang alim. Tak ikut Quran. Asy'ari ikut Quran dalam semayang pun tak ikut Quran. Aku tengok sendiri. Zap dia punya tangan tu. Dia tak ada Allahu Akbar, tak ada. Dia banyak kali naik. Saya bilang, apa hal lah dia ni? Tak ada takbir macam itu Nabi buat. Sampai 10 kali itu tak ada orang. Konon khusyuk sangat lah. Itu yang saya tengok. Saya tengok dengan mata saya ni tuan. Lepas tu dia cakap kat saya, haram belajar dengan orang kafir.
Saya bilang belajar sains dengan orang kafir ni. Saya terus tegur dia. Macam mana boleh haram? Saya bilang, dia bukan mengajar supaya kita bertuhan dengan orang lain, mengajar hukum-hukum Allah. Saya bilang, diam dia. Itulah mengajar ajaran sesat saya asali tu. Saya masa itu budak lagi, bukannya umur baru 20 tahun boleh lawan dia. Lepas tu saya dia bagi ceramah, dia bagi kuliah kat budak-budak. Sebab saya orang yang dah pergi Australia. Saya bilang ini amalan Arkam ni tak sesuai dekat Australia. Buat kampung-kampung. Depan-depan yang saya cakap. Rashidi dia ikut Arkam tu. Kalau kena tempatnya dia ikut. Sebab apa? Tak. Sebab apa tau? Sebab bila ditawar dia perempuan. Kat Arkam cara memikat orang ni ialah untuk dengan bagi perempuan. Rashidi terpikat saya. Kan? Kalau dia bagi dia, masa tu dia budak lagi kan. Tapi kalau dia dalam ni, saya ingat dia dia cinta burit dia. Cinta kemaluan perempuan banyak. Orang cinta kemaluan perempuan mesti ikut Arkam dan Syiah. Cara memikat orang untuk masuk Arkam Syiah, burit. Silap-silap hari bulan, Rashidi ni boleh ikut jemaah burit ni. Hari ni Arkam tu masih lagi hidup, walaupun tak, nama Arkam tak ada. Dia buat majlis kahwin 2-3 dekat mana? Dekat Rawang, country home. Berderet satu orang jadi isteri kedua, jadi isteri ketiga. Itulah warisan peninggalan Asy'ari Muhammad, ajaran sesat. Jadi ajaran sesat ni yang tak ikut Nabi, dia orang kata ikut Nabi. Kerja dia orang itulah kerja, bukan ajak orang kepada Allah macam Quran ni tadi. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, kahwin banyak. Ada? Mana ayat dia ikut tu? Yang ada dalam Quran, kahwin 1, 2, 3, 4. Jika kamu takut berlaku adil, kahwin 1. Arkam buat apa? Berlawanan dengan ayat ni. Namanya ajaran sesat. Allah bagi tahu, kul hazihi sabili ad'u ila Allah, katalah Muhammad, ini jalanku mengajak manusia kepada Allah. Arkam tukar. Bukan tukar, dia pesong ayat. Dia tak pernah tahu ayat ni. Inilah jalanku, kahwin banyak. Arkam. Ini sunahku. Dan banyak orang-orang Islam lain, ini kota belum cukup lagi. Saya baru 1, saya kena 2. Belum cukup lagi 3. Inilah faham tak betul. Tak ikut Quran ni, tak ikut Quran yang sebenar, faham ni, namanya ajaran sesat. Ini namanya waladhdallin. Yang benar-benar orang semua dalam Fatihah imam waladhdallin, dan jalan yang sesat. Aku pun ikut sama sebenarnya. Itulah yang maksudnya. Ghairil maghdubi alaihim, jalan mereka yang kau murkai, jalan Ayapin, jalan Kristian, Yahudi, munafikin. Jalan Yahudi, jalan Nasrani, jalan kafirin, munafikin. Itu dia. Yang tak percaya Allah. Dan jalan sesat yang tak ikut sunnah, yang tak ikut Quran. Tak ikut sunnah Nabi tu makna tak ikut Quran, kan? Ikut Nabi tu, ikut sunnah Nabi tu. Sunnah Nabi tu adalah tafsiran Quran secara amali tu. Ikut Nabi, sunnah Nabi. Orang tak ikut sunnah Nabi, macam Arkam semua ni, macam ustaz-ustaz ni, namanya jalan sesat. Tempat mereka tu ahli neraka. Yang jalan yang Allah suruh, minta jalan yang lurus, jalan mereka yang kau beri nikmat. Siapa dia? Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi lain. Mereka tu semua buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Tak ada orang rehat antara orang tu, duduk diam aja. Saya Nabi Muhammad, kerja saya kahwin 4, kahwin 11. Itu ke Allah suruh? Itulah Arkam tu ajaran sesat. Masih dia orang ikut.
Sebab manusia ni suka lazat, suka burit, dan suka banyak burit. Masuklah arkam tu. Namanya sesat. Tahu, banyak lagi perkara yang arkam tak ikut Quran sebenarnya. Saya malas nak tulis, nak senaraikannya. Cukuplah itu je. Dan yang ustaz ni mengatakan dakwah ni untuk orang dia, itu cuma ajaran sesat. Ajaran betul ialah ikut Muhammad SAW. Selepas mengucap, kena buat kerja Nabi. Abu Bakar radhiyallahu tanya Nabi, aku dah mengucap, apa kerja aku nak buat? Nabi bilang, kau buat kerja yang aku buat, mengajak manusia kepada Allah. Jadi tuan yang boleh, kalau kita tak buat kerja ni, nombor satu ni, mengajak manusia kepada Allah secara Nabi, dengan cara Nabi, dengan niat nak buat Allah suka, korban harta diri kita, kita berada di jalan yang sesat. Dan jalan ini tidak akan jumpa Allah. Jalan yang tak buat kerja ni, tak jumpa Allah. Jadilah orang yang waladhdallin. Tuan semayang banyak kali bercakap, rupanya tuan pun dalam tu juga, waladhdallin, tak jumpa Allah. Tak jumpa Allah, jauh sekali nak jadi kekasih Allah. Jumpa pun tidak. Kenapa? Jalan yang ikut, jalan yang sesat. Jalan tak buat kerja Nabi sebagai kerja dia yang utama. Okey.